写上什么鬼？Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita selepas kita bercuti sempena Idul Fitri selama 1 minggu kan. Okay. Alhamdulillah, kita menamatkan kelas kita ataupun kita menamatkan kelas kita yang terakhir sebelum Idul Fitri yang lalu. Kita berhenti pada Rabu minggu lepas. Kita kelas kita yang terakhir sebelum Idul Fitri kita berhenti. Kita tamatkan kelas kita pada 20 Mei bersamaan 27 Ramadan. Kelas kita yang terakhir sebelum Idul Fitri. So kita dah bercuti lebih kurang seminggu. So saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri buat semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Saya ucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Okey. Masih lagi dalam mood hari raya kan, walaupun kita menyambut hari raya istimewa dalam keadaan PKP. Okey, so alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali. Kita menyambung kelas pengajian kita buat kali yang ke sekejap. Oh, sekejap. Okey, hari ni kelas kita yang ke-33. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Umi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi. Okey, alhamdulillah. Semoga saya dan sahabat-sahabat lain sihat walafiat. Amin. Terus stay at home. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Puan Umi. Selamat Hari Raya Selamat Idul Fitri. Okey, so alhamdulillah. Malam ni khususnya dan teristimewa buat sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang kali pertama hadir ke majlis ilmu kita ini, ke FB Live kita ini. Untuk makluman, hari ni ataupun malam ni kita akan kembali menyambung kelas pengajian kita selama lebih kurang 1 bulan lah. Kita dah bermula lebih kurang seminggu sebelum Ramadan. Kemudian kita bercuti. Waalaikumsalam Tuan Hams. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay. So kita dah pun memulakan kelas pengajian kita lebih kurang 1 minggu sebelum Ramadan kalau tak silap saya.
Kemudian kita bercuti, kelas kita yang terakhir sebelum Idul Fitri kita berhenti ataupun kita menamatkan kelas kita pada 20 Mei yang lepas, minggu lepas bersama dengan 27 Ramadan, Rabu malam Jumaat. Rabu malam Khamis kelas kita yang terakhir sebelum Idul Fitri. So kita bercuti selama seminggu. Okay, so alhamdulillah hari ini kita akan kembali menyambung kelas pengajian kita. Okey. Untuk makluman sahabat-sahabat yang baru kali pertama hadir, kita memulakan kelas pengajian kita bermula daripada muka surat yang pertama, Iqra' 1. Page 1, Iqra' 1. Kita mulakan daripada membetulkan kembali sebutan makhraj huruf berserta dengan kaedah sebutan sifat huruf yang betul dan tepat. Kemudian kita pergi ke Iqra' 2, 3 dan 4. So alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada kelas ataupun pada pertemuan yang ke-33. Okay, malam ni adalah merupakan kelas pengajian kita yang kali ke-33 kali. Betul Betul ayat saya tu. Kali yang ke-33 So alhamdulillah hari ini kita akan sambung, kita akan kembali menyambung bacaan kita di Iqra' 5 muka surat 1. Muka surat 1 Iqra' 5, okey? Okey. Okey, sebelum kita bermula, seperti mana biasa, saya mohon kerjasama, bantuan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian untuk sama-sama kita klik button share. Okey. Kat bawah tu ada button share. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang doktor. Selamat datang doktor. Selamat menyambut Idul Fitri doktor Okey. Okey. Apa nama tadi saya mohon bantuan sahabat-sahabat sekalian, boleh kita sama-sama klik button share. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita boleh viralkan lagi majlis ilmu kita ni, supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita kat luar sana, kenalan-kenalan kita, mungkin saudara mara kita kat luar sana yang tengah tak ada buat apa ni kan. Mungkin boleh join sama-sama majlis ilmu kita ni dan boleh sama-sama mendapat manfaat daripada majlis ilmu kita ni, insya-Allah. Dan dengan asbab kita share tadi, mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Taala. Dengan asbab kan? Dengan asbab kita share, ramai dapat tahu, ramai dapat join, ramai dapat belajar. Dengan asbab itu mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan lambat sikit, tak apa doktor. Malam saya pun start lambat sikit tadi. Tak ada lambat mana. 2-3 minit lewat kan. Okey. So, kita terus saja ke muka surat 1 Okey, kita terus ke muka surat 1. So, dah klik button share. Okey. Kita terus mulakan kelas pengajian kita. Hari ini kita akan sambung bacaan di Iqra' 5, muka surat 1. Okey. Yang belum klik button share, boleh tolong saya bantu saya klik button share supaya kita boleh dapat jemput ramai lagi sahabat-sahabat kita kat luar sana, supaya masing-masing boleh dapat manfaat daripada majlis ilmu kita ni, insya-Allah. Okey, di samping tu boleh klik button button like button love kat bawah supaya engagement kita punya FB live ni lebih tinggi, sebab saya dah fahamkan lagi banyak like ataupun lebih banyak love yang kita tekan, engagement tinggi. So bila engagement tinggi, lebih ramai lagi orang akan nampak kita punya live ni, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rosyada, salam lebaran, takabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. Masih lagi dalam mood raya kan. Walaupun raya di perantauan kan, saya pun raya tak dapat nak balik kampung. Okey. So istimewa lah kan. Tahun ni kita beraya melalui ada yang beraya melalui Zoom, ada yang beraya melalui WhatsApp video call kan. Okey. Satu pengalaman yang baru lah, mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan ada hikmah, semuanya tu ada hikmah. Mudah-mudahan kan. Okey, alhamdulillah. So hari ni kita akan terus menyambung pengajian kita di muka surat yang pertama, Iqra' 5, insya-Allah Okey, kita akan mulakan bacaan untuk topik yang pertama, topik yang baru di muka surat 1. Okey, ini alif topi. Saya namakan dia sebagai alif topi untuk mudah nak ingat, nak mudah nak cam kan. Tapi dari segi istilah tajwidnya ialah hamzah wasal. Hamzah wasal. Dalam Al-Quran ada dua jenis hamzah. Yang ini hamzah yang pertama. Hamzah wasal. Yang kedua dipanggil hamzah qat'i. Ada tak hamzah qat'i kat sini Hamzah ni. Boleh nampak ini hamzah qat'i. Boleh nampak ni. Saya bulatkan ni. Ini hamzah qat'i. Hamzah qat'i dia senang, simple sebab hamzah qat'i, qat'i. Hamzah, saya punya istilah, saya panggil ni hamzah yang original lah. Hamzah yang original ni senang, mudah sebab dia ada baris. Sama ada baris atas A, baris bawah I, baris depan U ataupun baris mati. Tak, tu,
Okey. Yang jadi sedikit cabaran lah, tak adalah susah. Sedikit cabaran ialah bila kita menemukan hamzah wasal di dalam bacaan Al-Quran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Henny, selamat datang, selamat Hari Raya. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah Okey. Kita terus sambung bacaan kita Okey, hamzah wasal ataupun saya panggil alif topi lah, senang Okey, alif topi. Alif dianggap tidak ada pada bacaan. Saya ulang Alif topi ni ataupun kita namakan sebagai hamzah wasal ni dianggap tidak ada pada bacaan sekiranya ia berada di tengah-tengah bacaan. Macam kita baca ni, jumpa alif topi ataupun jumpa hamzah wasal. Laka jumpa hamzah wasal. Sekiranya alif topi ni ataupun ikut istilah tajwid dinamakan sebagai apa dipanggil dengan hamzah wasal, berada di tengah-tengah bacaan kita baca, jumpa dia. Okey, maka dia dianggap tidak ada pada bacaan. Kita abaikan saja huruf tu. Dia wujud pada tulisan tapi tidak wujud pada bacaan sekiranya berada di tengah-tengah bacaan. Okey, tapi alif topi ni ataupun hamzah wasal ni sekiranya dia merupakan huruf pertama. Macam kes ni. Huruf pertama, okey, ataupun dia berada pada permulaan bacaan, permulaan ayat. Kita mula bacaan ataupun kita mula ayat, jumpa dengan alif topi dulu, hamzah wasal dulu, barulah kita mesti ataupun wajib membacanya. Persoalannya, ni kita dah terang panjang lebar dalam ikut 4 yang lalu. Saya ulang balik sikit. Terutamanya untuk kawan-kawan kita lah, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang baru kali pertama hadir malam ni. Sekiranya alif topi ni ataupun hamzah wasal ni berada pada permulaan bacaan ataupun berada pada permulaan ayat ataupun merupakan huruf pertama pada ayat tersebut, maka kita wajib membaca dan membariskan hamzah wasal tersebut. Okey, sebab alif topi ataupun hamzah wasal ni adalah hamzah wasal yang sama sekali tidak pernah berbaris, yang tidak akan ada baris. Kita carilah satu Quran, takkan jumpa alif topi ni ataupun hamzah wasal ni yang ada baris. Dia memang tak ada baris. Tak akan ada baris, tak pernah ada baris. Okey. So dia ada dua konteks ataupun dua senario lah. Kalau dia duduk di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat, kita abaikan dia. Dianggap tidak ada pada bacaan. Tapi kalau duduk pada permulaan bacaan, permulaan ayat ataupun dia merupakan huruf pertama pada ayat tersebut ataupun huruf pertama pada permulaan bacaan, maka kita kena baca. Masalah nak baca macam mana tak ada baris. So untuk baca kita kena bariskan dulu. Untuk bariskan dia maka kita kena follow dia punya formula dia. Okey. Ada dua formula yang saya pernah terangkan dulu panjang lebar dalam ikut 4 yang lalu. Okey, secara ringkas saja malam ni. Sekiranya alif topi ataupun hamzah wasal duduk pada permulaan bacaan ataupun huruf pertama dalam ayat, maka step yang pertama ialah kita tengok apa huruf yang kedua selepas huruf alif topi tadi. Sekiranya huruf yang kedua tu adalah huruf lam. Lam tu ada dua keadaan pula, ada dua senario. Sama ada lam tu ada baris mati ataupun lam tu tiada baris. Okey, sama ada lam tu ada baris mati macam dalam contoh ni, ataupun lam tu adalah lam yang tak ada apa-apa tanda atas je. Atas tak ada, bawah pun tak ada. Lam yang tak ada apa-apa tanda, tak ada apa-apa baris, tak kisah. Janji huruf lam aja, maka alif topi ataupun hamzah wasal tersebut kita wajib membacanya dengan baris atas sahaja. So, dalam contoh ini, maka kita membacanya dengan alhamdu. Inilah kaedah bacaan dan juga kaedah penulisan dalam surah Fatihah ayat yang kedua, yang kita duk baca hari-hari dalam solat kita kan. Alhamdulillah. Inilah bacaan dia. Inilah penulisan dia. Mungkin ada di kalangan kita yang mungkin tak perasan. Sebenarnya alham tu adalah bacaan yang dimulai dengan hamzah wasal ataupun alif topi ni, bukan mula dengan hamzah qat'i. So kenapa kita baca al? Sebab huruf kedua dia adalah huruf lam. So kita baca dengan alhamdu. Waalaikumsalam Puan Haiza. Okey. Ni kawan kita, sahabat kita dari Kuantan, Pahang Puan Haizawati kan. Kalau saya tak silap lah, betul Puan Haiza dari Kuantan okey. Selamat datang Puan Haiza. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga kepada sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, saya ucapkan selamat Hari Raya. Bagi yang kali pertama datang ataupun yang baru masuk, okey. Saya ucapkan selamat Hari Raya. Okey. So kita terus bacaan So macam ni kita akan mulakan bacaan dengan alhamdu. Boleh So macam yang kes yang ni pula kita mulakan ataupun kita akan baca dengan walhamdu. Kita abaikan alif topi, hamzah wasal sebab dia berada di tengah-tengah bacaan. Wal. Okey, yang ni al, ni wal. Kita abaikan, kita tak baca dengan ini pun walaupun tak banyak tapi ada berlaku kadang-kadang kesalahan bacaan sebab ada di kalangan kita yang membacanya dengan wa alhamdu.
wa alhamdu. Itu kesalahan bacaan sebab bila hamzah wasal ataupun alif topi ni berada di tengah-tengah bacaan, maka dia dianggap tidak ada ataupun tidak wujud pada bacaan. Hanya wujud dalam tulisan. Bila dibaca, abaikan saja. Walhamdu. Okey? Okey, seterusnya kita terus sambung bacaan. Okey, boleh kita baca sama-sama Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ma'al hamdi. Boleh Ma'al hamdi. Seterusnya. Bilhamdi. Okey, boleh simple je. Okey. Lakal hamdu. Okey. Wal asri. Okey, jaga sod mati ini pelajaran topik ataupun pelajaran kita di Qur'an 4 jaga. Wal asri. Okey. Wal fajri. Jaga kol-kolah je kan, wal faj, bukan wal faj. Bukan faj tapi faj. Okey, ketatkan bunyi dia. Wal fajri bil fatihati fil kitabi bil islami. Okey. Wal imani wa mra'atuhu wastaghfirhu waqtarib bismika mal qari'atu wal adiyati bil marhamati fil ardi alal afidati fil jahimi lil kafirina wal musyrikina. Okey, boleh Okey, kita terus ke muka surat yang kedua. Okey. Khususnya buat sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir ke majlis ilmu kita di FB Live kita ni, kalau ada sebarang persoalan ke, kemusykilan ke, ataupun perlu bantuan untuk saya ulang ataupun untuk saya slow down mana-mana bacaan, mohon terus komen aja di ruangan komen kalau ada persoalan, kemusykilan, terus saja ajukan di ruangan komen. Kalau boleh kita jawab, kalau boleh kita bantu, insya-Allah kita cuba jawab dan bantu, insya-Allah. Okey, boleh Okey. Kalau tak ada, selesai terus saja. Okey. Kisah setakat ni okey boleh Okey, boleh kita tengah mood raya lagi kan. Dulu masa bulan puasa ada yang komen mengantuk sangatlah kan. Kita mula bulan puasa itu, Ramadan itu kita mula dalam pukul 10 lepas tarawih. So ada yang komen, oh tak larat ngantuk kan. Okay. So kena buat kopi jantan lah, kopi tongkat ali lah. So ni tak payahlah, minum ais pun okey kan. Kita fresh kan. Buat sahabat-sahabat yang dah pun menunaikan ibadat puasa 6, saya ucapkan selamat berbuka lah kan. Petang tadi kan. Okey, kita sambung bacaan. Cuma saya pohon, okey, untuk kita sama-sama perhati dan fokus kepada bagaimana saya membunyi dan menyebut. Saya menyebut dan membunyikan setiap huruf, sama ada yang berbaris hidup ataupun yang berbaris mati. Okey, cuba bagi tumpuan. Okey, kepada kaedah saya membaca dan menyebut. Saya membaca, menyebut dan membunyikan setiap huruf hijaiyah yang berbaris. Okey. Ini pun saya rasa saya dah pernah sebutkan, saya dah pernah sebut sebelum ni. Huruf hijaiyah dalam Al-Quran akan mengeluarkan makhraj ataupun mengeluarkan bunyi bacaan sekiranya ia berbaris sahaja. Okey. Mana-mana huruf yang tidak berbaris, tidak ada baris, maka huruf tersebut tidak memiliki makhraj ataupun tidak mengeluarkan bunyi. Okey. Macam tu. Okey. So baris ada dua, baris hidup, baris mati. Baris hidup atas bawah depan, a i u ba bi bu. Baris mati macam ladam kuda tu lah. Ni baris mati. Okey. So huruf-huruf yang ada baris hidup, ni baris hidup ataupun baris mati adalah huruf-huruf yang mengeluarkan makhraj. Huruf-huruf yang keluarkan makhraj maksudnya akan keluar bunyi bacaan. Manakala huruf-huruf yang tiada baris, maka huruf tersebut tidak akan mengeluarkan makhraj huruf, tak akan mengeluarkan bunyi huruf. Okey, jelas Okey, kita fokus. Cuba sama-sama kita fokus kepada bagaimana saya membunyikan setiap ataupun semua
huruf yang berbaris. Huruf hijaiyah yang berbaris. Okey. Kemudian kita cuba sama-sama baca dan sama-sama follow. Okey. Kita baca sama-sama insya-Allah. Seterusnya. Maktasabat. Okey, jaga. Ma, alif topi duduk kat tengah bacaan. So, kita abaikan dia. Terus ke kaf mati. Maktasabat. Okey, ni topik kita di Qur'an 4 yang lalu. Okey. Maktasabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Tuan Wan Malik, Cik Wan Malik Selamat datang. Dan selamat Hari Raya juga. Selamat Idul Fitri juga. Okey. Okay, kita sambung bacaan boleh Cik Wan Okey, seterusnya. Maqtatalu. Seterusnya. Fil ardi sayubtiluhu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, muslimin dan muslimat, saya syorkan kalau boleh, boleh sama-sama membaca. Boleh rujuk kepada tulisan kita di skrin. Boleh baca sama-sama dengan saya ataupun lepas saya baca, boleh baca. Boleh ulang kan. Saya baca dulu, dengar, kemudian ulang bacaan. Okey, untuk sama-sama kita improve bacaan kita insya-Allah. Seterusnya. Wa maqami wa bil akhirati minal ghaizi wal afidata mud'inina ghishawatun mu'jizina minal musyrikina wa ma'wahum. Okey, hum bukan home wa hum bukan home. Wa ma'wahum wa tak ada wa, sorry. Bil mu'minina wa mau'izatun fi tughyanihim wal asali kamishkatin fiha ismuhu la tu'akhidna ghufranaka. Okey, alhamdulillah kita habis muka surat yang kedua. Setakat ni okey Ada sebarang persoalan ke, sebarang masalah ke, ada sebarang isu ke sebelum kita mara ke muka surat yang ketiga? Boleh Boleh saya terus ke muka surat yang ketiga Okey. Okey. Di muka surat yang ketiga, boleh saya terus Boleh saya proceed teruskan ke muka surat yang ketiga, boleh Okey, muka surat yang pertama itu topik ataupun pelajaran yang pertama untuk Iqra 5. Okey, di muka surat yang ketiga ni kita akan tengok, kita akan sama-sama tengok dan baca pelajaran yang kedua ataupun topik yang kedua untuk Iqra yang kelima, iaitu bacaan ketika waqaf ataupun bacaan ketika berhenti. Okey doktor Okey, alhamdulillah. Okey. So, di muka surat yang ketiga ni kita akan tengok topik yang baru ataupun pelajaran yang baru, iaitu kaedah membaca ataupun kaedah bacaan ketika waqaf. Waqaf tu maksudnya berhenti lah. Okey, terus alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Hams, terima kasih doktor. Okey, ketika waqaf saya baca ketika waqaf. Waqaf ni maksudnya berhenti lah. Kalau kita dalam bahasa Melayu noktah lah. Okey puan dia. Okey, terima kasih. Ketika waqaf huruf akhir dibaca sukun. Ketika waqaf maksudnya ketika berhenti. Okey, ketika berhenti huruf akhir maksudnya huruf yang terakhir, huruf yang last
dibaca sukun, dibaca dengan baris mati. Contoh, Amina. A kita baca panjang sebab lepas A, Hamzah bagi atas ada alif, 2 harakat. Mi kita baca panjang sebab lepas mi ada jumpa huruf ya yang tak ada tanda kan. So mi tu dibaca panjang 2 harakat juga. Lepas tu na, Amina. Okey. Ini bacaan asal. Tapi apabila kita waqaf pada huruf nun, apabila kita waqaf ataupun apabila kita berhenti, kalau bahasa Melayu tu kita di akhir ayat lah, kita jumpa noktah kan. Okey, kita berhenti. Okey, huruf yang last sekali kita akan baca dia dengan baris mati. Huruf yang last ini asalnya berbaris hidup, iaitu baris atas menghasilkan ataupun mengeluarkan bunyi bacaan na. Tapi bila kita waqaf, kita berhenti, huruf yang last sekali, huruf yang akhir, kita baca dia dengan baris mati walaupun ia berbaris hidup. Kita kena tukarkan dia kepada baris mati dan kita baca ataupun bunyikan dia dengan baris mati. So dalam contoh ini, kita akan baca ataupun bunyikan dia dengan Amin. Amin. Okey, untuk makluman, dalam Al-Quran ada beberapa kaedah ataupun ada beberapa senario. Kaedah bacaan ketika waqaf ataupun kaedah bacaan ketika berhenti. Ini merupakan salah satu. Okay, kita ada 7-8 lebih kurang, tak silap saya. Ada lebih kurang, ada 7-8 kaedah bacaan ketika waqaf ataupun ketika berhenti, bergantung kepada senario ayat tu. Senario ayat tu. Suasana, senario lah, keadaan ayat tu. Okey. So untuk ini untuk kes yang pertama, kaedah bacaan yang pertama, kita apabila kita berhenti ataupun apabila kita waqaf, memberhentikan bacaan dalam ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran kita, huruf yang last sekali kita akan baca dia dengan baris mati. Contoh, Amina. Bila kita berhenti, Amin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, huruf second last. Ini huruf last kita baca dia dengan baris mati. Huruf second last, okey, sekiranya huruf yang second last ni ada huruf ya. Okey. Sekiranya huruf second last ni kita jumpa ada huruf ya, contoh macam dalam contoh sekarang ni, ya, ataupun adanya huruf waw, ataupun ada huruf alif. Ada tak contoh? Alif tak ada dalam contoh. Okey. Alif tak ada dalam contoh ni. InsyaAllah kita akan jumpa dalam muka surat sebelah insyaAllah. Okey. Apabila kita tengok huruf second last, macam dalam contoh ni huruf second last dia huruf ya. Okey. Huruf second last kalau kita jumpa ada huruf ya ataupun waw ataupun alif yang tiada baris, yang tiada tanda, maka huruf yang ketiga last ni kita kena baca dia dengan kadar panjang sekurang-kurangnya 2 harakat. Contoh macam ni kita boleh baca dia Amin. Amin. 2 harakat ataupun lebih kurang dengan 2 gerakan jari ni lah. Okey. Amin. Amin. Okey, boleh Okey. Sebenarnya, apabila kita waqaf ataupun kita berhenti, sekiranya huruf second last ada huruf ya, ada huruf waw ataupun huruf alif yang tiada tanda, huruf yang ketiga last ni, huruf yang ketiga last ni, sama ada dia bagi bawah ataupun bagi atas atau bagi depan, kita boleh baca dia, kita wajib membacanya dengan kadar panjang sekurang-kurangnya at least 2 harakat. Okey, at least. Okey. Pun begitu, kita boleh memilih kadar panjang untuk berhenti ni 2 harakat boleh, dan itu merupakan kadar harakat ataupun kadar bacaan panjang yang paling minimum. 4 boleh ataupun 6 boleh. Okey, kita boleh pilih kalau nak baca 2, Amin, ataupun 4, Amin, ataupun 6, Amin. Panjang 6 harakat. Kita boleh pilih 2, 4, 6. Cuma syaratnya ialah kalau kita pilih untuk berhenti pada kadar 2 harakat, maka keseluruhan bacaan kita kena baca dengan kadar 2 harakat. Ini penting. Kalau kita pilih untuk berhenti dengan 4, Amin. Okey, maka keseluruhan bacaan kita mesti baca dia dengan 4 harakat. Kalau kita pilih bacaan 6, maka keseluruhan bacaan kita kena pilih untuk baca dia dengan kadar 6 harakat. Okey, itu syarat dia. Kita boleh pilih 2, 4, 6, tapi kalau kita pilih salah satu daripada kadar panjang tu, kita kena baca keseluruhan bacaan dengan kadar panjang yang sama. Yang tak boleh ialah kita merojak-rojakkan. Okey, contoh ayat ni kita baca 2. Ayat yang lepas tu kita berhenti baca 4. Ayat yang ketiga kita berhenti waqaf kita baca 6. Yang rojak itu tak boleh. Itu confirm jelas tidak boleh. Kita boleh pilih 2 ataupun 4 ataupun 6, tapi kita tidak boleh merojak-rojakkan, mencampur-campurkan kadar panjang. Kalau 2, maka semua kena baca sampai 2. Pada penghujung ayat ni lah.
ketika waqaf. Kalau 4 semua 4, kalau 6 semua 6. Kalau nak baca kadar harakat yang berbeza boleh pada bacaan yang pada waktu yang lain. Contohnya malam ni kita ngaji, kita pilih nak baca 2 harakat contoh. Esok lepas subuh kita nak ngaji, kita baca 4. Boleh. Esok lepas zuhur pula kita nak baca 6. Macam tu boleh. Tapi dalam satu-satu bacaan, contoh malam ni kita nak mengaji, lepas isyak, kita kejap baca 2, kejap 4, kejap 6 pada akhir ayat ni ketika waqaf ni, yang itu tak boleh. Okey, saya perlu jelaskan sebab ada kekeliruan. Ada yang membacanya dengan istilah saya membaca dengan bacaan rojak dari segi kadar harakat. Okey. Walaupun begitu, walaupun kita ada pilihan untuk pilih 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, tapi kadar bacaan yang cantik, okey, yang saya istilahkan sebagai kadar bacaan yang cantik lah, adalah 4 harakat. So saya syorkan kita seragamkan membacanya dengan 4 harakat lah, senang. Walaupun tidak salah kalau kita memilih untuk membacanya dengan 2 ataupun 6 boleh. Tapi lebih cantik sebab keseluruhan, bukan keseluruhan, kebanyakan bacaan panjang dalam bacaan kita, dalam bacaan Al-Quran kita, kita baca panjang, banyak hukum mat yang dibaca dengan 4 harakat. So kita nak seragamkan bacaan. So lebih cantik sekiranya kita waqaf ataupun kita baca ketika berhenti ni dengan 4 harakat juga. Cuma saya nak maklumkan, tidak salah. Boleh kalau nak baca dengan 2 harakat pun boleh, 6 harakat pun boleh. Cuma yang salahnya kalau kita rojak campur, kejap 2, kejap 4, kejap 6, 4, 2, tu tak boleh. Okey? Jelas sebab ni ada kekeliruan. So saya nak jelaskan kat situ lah. So nak mudah, nak seragam, kita lebih mudah, lebih senang, kita pilih membacanya dengan 4 harakat dah senang. Okey, boleh Okey, kita terus sambung bacaan. Okey, so ini bacaan asalnya ialah nasta'inu. Okey, disebabkan oleh kerana kita nak waqaf, kita nak berhenti, maka huruf akhir kita matikan. Kita baca dengan baris mati. Nun ni kita baca dengan baris mati. Sebelum nun, second last ada ya yang tak ada baris. So huruf yang ketiga last, kita baca dia dengan kadar panjang. Kita seragamkan baca dengan 4 harakat. Boleh Okey? Okey, kita baca sama-sama insya-Allah. Nasta'in. Boleh Nasta'in. Seterusnya. Muhtadin. Okey, boleh Seterusnya. Ainal yaqin. Wa turi sinin. Seterusnya. Yakdzibun. Okey, seterusnya. Mustahzi'un. Okey. Seterusnya. Mu'ridun. Okey, seterusnya. Muslihun. Okey, seterusnya. Okey, ini kita baca bacaan asal Bacaan asalnya dibaca dengan fil uqadi. Fil uqadi. Bila kita berhenti ataupun kita waqaf, huruf yang last kita baca dengan baris mati. Huruf second last adalah huruf qaf. Okey, macam saya sebut tadi Kalau huruf second last ada huruf ya, waw ataupun alif yang tak ada tanda, maka huruf yang ketiga last kita baca dengan panjang 4 harakat. Tapi disebabkan oleh kerana huruf yang second last ni adalah huruf qaf, maka yang kat sini kita tak baca dengan panjang lah. Fil uqadi. Bila kita waqaf ataupun berhenti, kita baca dengan fil uqad. Okey. Yang ni saya kena sebut sebab ramai yang confuse. Ramai yang keliru, ramai di kalangan khususnya pelajar saya lah yang membaca dengan fil uqad. Terpanjang juga sebab dah terikut bacaan panjang yang atas tadi. Tadi kita baca panjang sebab huruf second last ada huruf waw, ya ataupun alif yang tak ada baris. Yang ini tak ada. Second last ada huruf qaf. Alif tak ada, waw tak ada, ya tak ada. Maka dibaca dengan pendek. Sekadar 1 harakat sahaja. Tidak boleh lebih sama sekali. Okey. Fil uqadi asalnya kerana waqaf berhenti. Maka dibaca dengan fil uqad. Qal-qalah qad. Okey, seterusnya. Ini pun sama. Iza hasada. Bila waqaf. Iza hasad. Boleh Iza hasad. Seterusnya. Fi tadlil. Okey, lam ni kita matikan dia. Okey. Fi tadlil. Okey, 4 harakat Okey, seterusnya. Ashabil fil. Ashabil fil. Okey, boleh Okey, seterusnya. Yakhtalifun.
mumtalifun. Okey, yang terakhir. Minal mumtarin. Minal mumtarin. Okey, alhamdulillah. Okey. So saya ingat kita berhenti setakat ni untuk malam ni. Okey. Okey ke? Ada apa-apa masalah, kemusykilan, persoalan ke? So insya-Allah kalau tak ada apa-apa persoalan, kita akan menamatkan kelas kita malam ni di sini. So insya-Allah malam esok kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-34. Esok merupakan kelas kita yang ke-34. Kita akan sambung bacaan masih lagi Iqra' 5 kita baru masuk je Iqra' 5 ni. So malam ni kita dah baca muka surat 1, 2 dan 3. Okey, kita dah baca 3 muka surat. Kita dah pelajari 2 topik dah malam ni. Satu tadi kaedah bacaan hamzah wasal di permulaan ayat dan juga di tengah ayat. Kemudian kita dah pun sama-sama membaca kaedah bacaan waqaf yang pertama. Kaedah pertama bacaan waqaf. Okey. So insya-Allah esok kita akan bertemu waktu yang sama jam 9 malam insya-Allah. Kita akan sambung bacaan kita di muka surat 4 malam esok insya-Allah. Di muka surat 4 kita akan sambung. Kita akan muka surat 4 dan 5 kita masih lagi dalam topik yang sama. Kita akan sama-sama membaca 2 page contoh-contoh bacaan untuk kaedah waqaf yang pertama. Untuk Iqra' 5 ini kita akan sama-sama membaca dan membunyikan 3 kaedah waqaf. Nanti di Iqra' 6, Iqra' yang 6, Iqra' yang terakhir nanti kita akan tengok lagi, kita akan baca ada, saya lupa dah, 4 ataupun 5 lagi kaedah waqaf. Untuk Iqra' 5 ni kita akan tengok, kita akan baca, kita akan sama-sama baca dan membunyikan 3 kaedah waqaf. 3 kaedah waqaf. So ini kaedah waqaf yang pertama. Dalam muka surat yang ketiga ni, insya-Allah malam esok kita akan sambung lagi bacaan untuk kaedah waqaf yang pertama, untuk ulang kaji dan pengukuhan sebelum kita masuk kepada kaedah bacaan ketika waqaf bagi kaedah yang kedua dan juga yang ketiga insya-Allah. Okey. So malam ni kita dah baca muka surat 1 hingga muka surat 3. Insya-Allah malam esok kita akan bertemu buat kali yang ke-34 Esok kelas pengajian kita yang ke-34 kita akan sambung bacaan di muka surat 4 insya-Allah. Okey? Okey, so saya rasa sekadar itu saja buat malam ni, untuk malam ni. Okey. So sebelum berakhir, sama seperti mana biasalah, saya punya skrip sama kan. Buat teman-teman tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat yang dah pernah hadir di kelas kita malam ni dah tahu dah skrip saya kan. Okey, so untuk malam ni alhamdulillah, terima kasih mak. Mak saya pun ada. Terima kasih banyak-banyak mak. So alhamdulillah, terima kasih doktor. So sebelum berakhir berpisah, pertama sekali saya ucap jutaan kemaafan sekiranya ada sebarang salah silap, ada kesilapan dalam kaedah sebutan huruf, ataupun ada kesilapan dalam kaedah penerangan kaedah bacaan. Saya mohon maaf dan mohon ditegur saya mengalu-alukan teguran daripada tuan-tuan dan puan. Saya yakin dalam ni ada di kalangan tutup guru pun ada, ustaz, ustazah, memang ada ustazah pun saya tahu. Saya ada kenal seorang, 2 orang ustazah dalam ni. So kalau ada kesalahan bacaan, kalau ada kesilapan bacaan, kaedah penerangan saya ada yang tersilap, saya mohon teguran. Saya mengalu-alukan teguran insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Syada. Untuk yang baru, untuk tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir ke FB Live kita ni, boleh tengok rakaman kita sebab ini kita dah masuk kelas yang ke-33. Maksudnya sebelum ni kita dah ada 32 kelas dah. Okey, malam esok kita dah masuk kelas yang ke-34. So bagi tuan-tuan, saya sangat-sangat menggalakkan untuk tonton kelas-kelas kita daripada awal. Sebab daripada awal tu sangat-sangat kritikal bagi saya. Critical part, critical point. Sebab yang itu kita betulkan kembali kaedah sebutan huruf. Sebab keseluruhan bacaan Al-Quran kita tidak akan boleh betul. Tak akan boleh jadi betul kalau makhraj huruf masih lagi salah. Dan realitinya, saya ada tulis dalam status saya dalam FB ni, inilah realiti yang pahit untuk ditelan. Realitinya memang banyak lagi kesalahan, kesilapan yang berlaku dalam kaedah menyebut makhraj huruf. Sebab apa timbul masalah? Yang pertama, masalah timbul sebab kita tak belajar lah. Okey, kita tak bertalaqi musyafahah. Itu timbul masalah. Selagi mana kita tak bertalaqi musyafahah, kita sukar sekali untuk kita betulkan makhraj huruf dan juga sifat huruf. Yang pertama. Yang kedua, masalah sebutan huruf timbul sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan bahasa Arab bukan bahasa kita. Sebab ada sebutan-sebutan huruf, makhraj huruf Al-Quran itu yang tak ada dalam sebutan bahasa Melayu kita. Contohnya macam huruf dha, to,
tha, za kan contohnya huruf-huruf tu. Dan huruf-huruf yang saya sebut tadi itulah huruf-huruf yang biasanya berlaku kesalahan dan juga kesilapan bacaan. So saya sangat-sangat menggalakkan khususnya buat tuan-tuan dan puan-puan yang baru kali pertama hadir, boleh tonton rakaman kita di FB kita ni, ataupun macam yang Puan Syahda beritahu, boleh pergi ke YouTube. Saya ada upload di YouTube kita, YouTube Hasidi Ismail, boleh tengok rakaman kita daripada kelas yang pertama sampai yang kelas yang terbaru malam ni, insya-Allah. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ucapkan jutaan terima kasih. Saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua, khususnya kepada bonda saya, mak. Mak saya pun bagi sokongan, alhamdulillah, terima kasih mak. Dan juga semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat sekalian, kerana sudi hadir di majlis kita ini. InsyaAllah setakat ni saya decide sepanjang PKP. Kalau PKP dah berakhir tu kena decide balik lah. Semua sekarang ni saya decide setiap malam insyaAllah setiap malam sepanjang PKP. Selagi mana PKP masih berjalan, setiap malam insyaAllah kita akan bersiaran secara langsung di FB Live kita setiap malam lepas isyak pukul 9 insyaAllah. So kita akan teruskan kelas pengajian kita. Kita dah mula daripada Iqra' pertama, Iqra' 1, muka 1. Sekarang kita dah berada di Iqra' 5. Kita akan teruskan sampai kita tamatkan pengajian kita di Iqra'. Kemudian kita akan masuk ke Al-Quran lah, bacaan Al-Quran kita insyaAllah. Setiap malam insyaAllah kita akan adakan FB Live ni di sini, di FB Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran jam 9 malam insyaAllah. Okay. So insyaAllah kita akan bertemu lagi pada malam esok. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Maaf atas barang kesalahan, kesilapan dan atas sebarang kekurangan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi malam esok. Pertemuan kita yang kali yang ke-34, kelas kita buat yang ke-34. Kita akan sambung bacaan di muka surat yang ke-4 insyaAllah malam esok. Okey. So sekadar itu, sekali lagi saya ucap jutaan terima kasih. Kita jumpa malam esok insyaAllah. Waktu yang sama. Sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.